Seterusnya siapa pula Chunang? Seterusnya di bahagian left winger, Kish, saya nak pilih seorang pemain daripada Nottingham Forest, Kish. Pemain ini adalah tunjang kreativiti mereka dan sebab utama mereka tidak ataupun berjaya kekalkan status mereka sebagai Premier League team pada musim yang akan datang, Morgan Gibbs-White. Dan Morgan Gibbs-White pada permulaan musim, Steve Cooper sendiri ada satu message kepada board of directors satu saja. Satu message itu adalah beli Morgan Gibbs-White daripada Wolves. Itu saja. Kerana kalau kita lihat kepada impact pada musim ini, beliau telah bermain satu impact yang cukup penting dalam kebangkitan Nottingham Forest pada hujung-hujung musim. Di mana beliau telah banyak menjadi seorang tunjang kreativiti, pencipta yang cukup berkualiti tinggi untuk sentiasa mencipta peluang buat kebangkitan striker mereka dan juga Johnson dan beberapa pemain di atas padang. Dan bagi saya, Morgan Gibbs-White adalah pilihan saya sebagai seorang left winger. Kalau saya pula, Eberechi Eze, pemain kreatif pasukan Crystal Palace. Dia ada freedom untuk main kiri, kanan, tengah, tapi saya letak je dia dalam position left wing for the sake of discussion hari ini. Eberechi Eze ini adalah a part of a dying breed of creative players yang ada dalam dunia bola sepak sekarang ni. Kerana bola sepak moden sangat berpaksikan struktur, sistem, disiplin dan satu rangka yang mengehadkan kebolehan pemain untuk beraksi dengan kebebasan. Yang mungkin kebebasan yang kita lebih kerap tonton dalam bola sepak 10 tahun lepas. Main-main seperti Juan Roman Riquelme, Veron, Juan Mata, pemain-pemain yang bebas untuk melakukan apa sahaja di atas padang. Sekarang dah tak banyak. Tapi Eberechi Eze is one of them. Dia ada a flair for the game. Dia main bola sepak. Dia main bola sepak atas padang tu ibarat dia main bola sepak dekat padang biasa dengan member. That's the sort of freedom yang ditampilkan oleh Eberechi Eze ketika dia main bola sepak. So, pengalaman menonton Crystal Palace apabila Eberechi Eze ni main bola memang sangat menyenangkan hati sebab ia mengingatkan kita kepada memori kita ketika kita beraksi ataupun bermain bola sepak bersama rakan-rakan di padang tanpa sebarang kekangan, tanpa sebarang tugas defensif, tanpa sebarang struktur dan sistem. Eberechi Eze bagi aku has been a joy to watch di pentas Premier League musim ini. So aku pilih dia as a left winger. Pilihan Chunang, Morgan Gibbs-White. Seterusnya siapa Chunang? Emotional betul lah. Sangat luar biasa pemain ni. Emotional, okay. Right wing pula siapa Chunang? Right wing bagi saya adalah wonder kid di pasukan Arsenal, Bukayo Saka. Tidak ada sesiapa lagi. 25 goal contributions pada musim ini, saya rasa kecermelangan Bukayo Saka di bahagian atas tidak perlu dipersoalkan. Tetapi apa yang mencuri tumpuan saya adalah statistik defensif Bukayo Saka. Kerana dia adalah seorang pemain yang kerap melakukan terjahan di atas padang. Selain daripada Thomas Partey, Bukayo Saka berada di tangga kedua buat statistik defending tackles. Dan dia adalah seorang pemain yang akan selalu melakukan terjahan dan menekan secara agresif supaya boleh membantu Arsenal secara keseluruhan. Dan pada musim ini, dia adalah antara pemain terbaik lah, pemain muda terbaik lah bagi saya di Liga Perdana English, Kish. So untuk right winger pula, saya meletakkan Martin Odegaard. Saya tahu dia banyak beraksi as number 10, tapi kebolehan dia, flexibility dia bermakna dia boleh juga turun ke bahagian sayap. Dan bagi saya, player of the season untuk Arsenal musim ini adalah Martin Odegaard atas 2 reason. Satu is tanggungjawab besar yang diberikan kepada dia untuk menggalas tanggungjawab selaku kapten pasukan. Pada waktu yang sama, dia juga menjadi pencipta peluang dan penjaring gol yang sangat konsisten untuk Arsenal. Perjalanan hidup Martin Odegaard ni sangat menarik kerana dia diletakkan di mata dunia pada usia yang sangat muda. Usia 14-15 dah dikatakan sebagai the next big thing. Dikatakan sebagai pemain yang bakal mendominasi bola sepak dunia dengan perpindahan dia ke Real Madrid pada usia yang muda. Tak banyak pemain yang bila diletakkan di mata dunia pada usia yang muda dapat memenuhi potensi mereka. Kita sedia maklum dengan perjalanan kerjaya Freddie Adu, seorang wonder kid daripada United States yang dikatakan next big thing, akhirnya tidak menjadi. Dan mungkin ramai yang merisaukan Martin Odegaard juga tidak akan melengkapkan potensi penuh dia.
Tetapi selepas beberapa battles yang perlu dilalui, terutamanya di klub-klub seperti Real Sociedad di mana dia muncul sebagai playmaker yang luar biasa di La Liga, sekarang ini dia sudah mula mendapat penghormatan yang selayaknya daripada dunia bola sepak secara keseluruhan berdasarkan aksi dia bersama Arsenal dan kebolehan dia menggalas tanggungjawab sebagai kapten pasukan pada usia yang sangat muda. Kapten untuk Arsenal, kapten untuk Norway. What a player. Bagi aku, Martin Odegaard adalah pemain yang memberi impak yang terbesar ke atas skuad Arsenal dalam kejayaan mereka merangkul kedudukan kedua musim ini. Untuk posisi penyerang pula, siapa Cunang? Posisi penyerang sebenarnya ada dua pilihan saja dan saya memilih Erling Haaland, Kish. Erling Haaland 36 gol rasanya dan 8 assist pada musim ini. Dia adalah seorang goal machine, Kish. Itu adalah fakta. Dia adalah seorang goal machine dan dalam satu pasukan yang dipenuhi dengan playmaker seperti Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Phil Foden, Bernardo Silva, Rodri pun juga ada menyumbang beberapa assist kepada Erling Haaland. Dia adalah seorang pemain yang akan memanfaat segala peluang yang dicipta padanya untuk menyudahkan peluang dengan begitu efektif. Di Borussia Dortmund, dia telah membuktikan keupayaannya sebagai seorang young player, young striker, seorang penyudah yang cukup klinikal. Tetapi di Manchester City, beliau telah membuktikan dia adalah seorang generational talent, Kish. Generational talent in the sense that dia boleh memecahkan segala rekod yang ada di luar sana. Ronaldo punya goal record, Messi punya goal record. Rasanya Erling Haaland, give him a few more years, dia boleh memecahkan segala rekod di luar sana, Kish. Pilihan Cunang, Erling Haaland. Pilihan aku, Harry Kane. I mean, pada usia 30 tahun, beraksi dalam sebuah pasukan yang dysfunctional, yang mengalami banyak masalah, yang ada krisis kejurulatihan, yang mana ada krisis identiti di atas padang. Dan di sebalik kesemua masalah yang dialami oleh Tottenham Hotspur, Harry Kane berjaya menjaringkan 30 gol. Dan 30 gol itu selalunya, mana-mana musim dalam 10 tahun lepas, selalunya dah cukup untuk menang Golden Boot. Cuma musim ini dia berdepan dengan Erling Haaland dan dia tewas di situ. Kalau kita letak Harry Kane dalam pasukan Manchester City, jumlah jaringan dia dalam pasukan yang lebih stabil dengan pemain-pemain kreatif yang lebih luar biasa di belakang dia, jumlah jaringan dia juga akan lebih luar biasa. Sebenarnya itulah sebab utama Pep Guardiola juga mahukan Harry Kane satu ketika dahulu. Incredible football player dan saya berharap pencapaian-pencapaian seperti ini akan diingati oleh peminat-peminat bola sepak di luar sana kerana yes, kita nak beri kredit kepada individu-individu yang menang trofi, yang menang Golden Boot, tetapi kita juga tak nak lupa individu-individu yang di sebalik masalah kelab mereka masih menyinar dan menunjukkan kebolehan yang sangat luar biasa. Harry Kane is that player dan ini adalah pilihan bagi saya. Harry Kane, Erling Haaland untuk Chun Hang. So sekarang kita summarize, kita tengok pasukan kedua-dua secara keseluruhan. Kita mula dengan pasukan pilihan saya secara keseluruhan. Anda boleh nampak dari bawah ke atas, dari posisi goalkeeper all the way sampai striker. Goalkeeper saya, Emi Martinez. Right back, Kieran Trippier. Centre back, Lisandro Martinez dan Ibrahima Konate. Left back, Rico Henry. Central midfielder, double pivot, Joao Palhinha dan juga Moises Caicedo. Attacking midfield saya, Kevin De Bruyne. Left winger, Eberechi Eze. Right winger, Martin Odegaard. Dan striker saya adalah Harry Kane. Cunang, pasukan anda pula. Pasukan saya bermula dengan Alisson sebagai seorang penjaga gol. Selain itu ada Kenny Tete di right back, centre backs Ben Mee dan Fabian Shah, left back Pervis Estupinan, central midfielder Declan Rice dan Douglas Luiz, attacking midfielder Bruno Fernandes, left winger Morgan Gibbs-White, right winger Bukayo Saka dan penyerang striker adalah Erling Haaland. Jadi ini adalah team of the season dari kami berdua. Ingat, kita boleh pilih satu pemain dari satu pasukan saja. Kedua-dua pasukan kami completely berbeza. Pada pandangan korang, siapa pasukan yang lebih baik? Kongsikan pandangan anda di ruang komen.